Allah ampunan dosa kau dapat haji mabrur. Kalau tidak dapat haji mabrur. Dia dapat haji mabrur, dia kira Allah bersihkan semua dosa-dosa dia. Dia balik dengan kewatakan baru, cara hidup baru, cara pakaian pun baru. Tak pernah letak kopiah atas kepala, tak kopiah. Nama pun bertukar, haji kat depan. Orang panggil dia, Assalamualaikum mak, balik bila haji mak. Tahu je. Assalamualaikum haji mak. Ya ada apa? Sebuah haji dia seronok. Sebuah haji memang padat. Dengan 13,000 aku bayar nak boleh gelaran haji. Tak panggil aku haji mana boleh ke? Mana dia dah ubah status kehidupan dia, cara hidup dia. Dia bermula dengan sabha jadidah, lembaran baru kehidupan dia. Maka dia mulakan dengan lembaran baru, maka sangat sesuai dimulakan tahun baru dengan bulan Muharram. Itu pendapat yang dikeluarkan oleh Umar, menyokong pandangan awal yang diberikan oleh orang-orang yang berbincang tadi. Maka dengan alasan itulah, maka Muharram diterima sebagai bulan yang pertama, automatik bulan selepasnya ada bulan yang kedua, iaitu bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ada bulan ke-12. Berarti penentuan awal tahun berlaku pada bulan Muharram dan akhir tahun berlaku pada bulan Zulhijjah. Itu berlaku zaman Umar, bukan berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita faham hakikat sejarah ini, ada satu amalan orang Islam yang perlu kita bicara, yang perlu kita faham, iaitu amalan baca doa di awal dan di akhir tahun, yang dinasabkan oleh semua orang kepada Nabi, hingga mereka datangkan hadis yang palsu tentang kelebihan baca doa awal dan akhir tahun. Dia kata Nabi bersabda bahawa siapa yang baca doa ini, syaitan mengeluh. Syaitan kata aku dah hampir 12 bulan aku duk cuba nak hasut dia, nak rasuk dia. Mari-mari hujung tahun sebab kita baca doa ni, habis semua kerja aku buat sia-sia belaka. Kata mereka ini hadis Nabi. Mana mungkin Nabi sebut hadis ini? Kalau penentuan awal dan akhir berlaku zaman Umar. Kalau Nabi sebut awal-awal hadis ini, maka tak perlulah lagi Umar susah payah nak bincang bila tak awal, bila tak akhir. Senang ambil Nabi je. Tapi sebab tak berlaku zaman Nabi, yang hadis ini bukan hadis Nabi, ini palsu. Hadis palsu maknanya hadis yang direka oleh manusia, dinasabkan pada Nabi SAW, hukumnya adalah haram. Kerana kata Nabi dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabarra maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka sediakanlah tempat dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya buka laman website, dia ada sebut hadis tadi. Saya pun hantar email kepada orang nakil, saya kata hadis ini hadis palsu, tidak wajar diriwayatkan. Walaupun saya tak menyatakan salah beramal dengan doa, tapi hadis tak wajar diriwayatkan. Dia balas email saya. Dia kata terima kasih Tuan kerana bagi pandangan pada kami. Cuma suka kami nyatakan bahawa kami tak kata pun itu hadis, cuma kami kata ada orang kata. Tak apalah. Tak apalah, saya kata yang pertama terima kasih atas jawapan respon yang baik itu. Jika ada apa-apa, insya-Allah saya boleh beri bantuan dari sudut akademik. Cukup. Sudah tunaikan hak saya, tunaikan kewajipan saya dah bagi tahu. Dia jawab macam tu, okey. Tapi realiti yang berlaku tuan-tuan ialah hadis itu disangkakan rata oleh masyarakat Islam ni anggap sebagai hadis. Ini yang kita mesti betulkan. Ini yang mesti kita betulkan hari ini supaya orang tahu tidak ada hadis tentang kelebihan baca doa di awal dan juga akhir tahun, dan doa itu tidak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tak dibaca oleh Abu Bakar dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita sudah setuju itu hadis palsu, doa pun Nabi tak baca, apa hukum kita nak baca juga doa di awal dan akhir? Ada jenis orang kata pada terengkap je, dia nak juga baca, nak baca juga Ustaz, dulu ayah saya baca, datuk nenek moyang saya baca belaka dia kata. Nak tinggal tak sedar juga dia kata. Macam mana? Saya menyatakan bahawa berdoa ini bila masa pun boleh.
Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kau berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan terima. Berarti doa, bila masa doa, jangan doa masa buang air besar sudah. Nak kencing doa tak kena. Tapi secara umumnya doalah bila masa sekalipun. Nak doa sebelum maghrib, lepas maghrib, waktu mana pun doa. Cuma iktikad. Jangan diiktikad, kena doa ni masa ni. Ni masa awal terima ni. Ni masa syaitan menangis ni. Jadi salah. Sebab iktikad tentang keledai sesuatu mestilah berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi ada orang kata nak doa, sinilah berdoa. Tidak ada sebarang masalah. Tapi kalau ada orang kata, malam ni tak ada aku, kita habis maghrib tu, kita buat ceramah je lah. Jangan tergaduh pula. Tak boleh, kena buat juga. Mana boleh kena buat? Kenapa kena tu? Kata kena tu kenapa? Tanya dia balik. Kena tu kenapa? Jadi kalau kata kena mana macam wajib. Kalau wajib mana dari mana hadis, dari mana kenyataan ulama, tak ada. Maka jangan kata kena. Nak buat, buat. Tak nak buat, tak buat. Jangan ada bukan. Itu keadaan yang perlu kita faham. Dan maklumat ini kita kena sebarkan kepada umat Islam. Tuan-tuan boleh baca perincian apa tentang perkara ini. Saya tulis dalam laman web saya. Tuan-tuan boleh tengok dalam laman web darulfuqaha.com. Baik. Satu, itu baru mukadimah tuan-tuan. Dia masuk kerja. Baik. Yang kedua tuan, selalu kita mendengar setengah orang dia mengecam penggunaan tahun Masihi. Dia kata kita nak guna tahun Masihi, tahun kafir ni, dia kata tahun Kristian ni, kenapa kita guna tahun Masihi? Tuan-tuan, sama. Islam agama akademik. Setiap apa yang kita rasa kepada Islam mesti berdasarkan fakta daripada Al-Quran dan juga hadis. Islam bukan apa yang kita rasa. Islam bukan apa yang kita inginkan. Islam adalah Islam. Rujukannya Al-Quran, rujukannya hadis. Tak timbul pasal orang bukan Islam ke orang bukan Islam. Siapa tak timbul? Yang timbul sekarang, salahkah kita guna tahun Masihi? Jawapannya rujuk pada Quran, rujuk pada hadis Nabi SAW. Baik. Bila kita tengok penggunaan tahun, dalam Quran ada isyarat tentang penggunaan tahun Masihi. Ada isyarat, iaitu ketika mana Allah Ta'ala berbincang dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi atau pemuda Al-Kahfi adalah mereka-mereka yang lari dari kampung halaman mereka kerana menyelamatkan akidah mereka dan akan dipertemukan oleh Allah di satu gua, dan mereka tidur dalam gua dan Allah matikan mereka beberapa ketika. Allah Ta'ala menyebut tentang tempoh masa mereka dimatikan oleh Allah sebelum Allah hidupkan kembali mereka. Kata Allah, walabisu fi kahfihi. Mereka berada dalam gua mereka salasami'atin sinin, selama 300 tahun. Selama 300 tahun mereka berada dalam gua. Wazdadu tis'ah, dan mereka tambah lagi 9. Dan mereka tambah lagi 9. Ini gaya bahasa yang sangat menarik digunakan oleh Allah. Kalau orang Arab bila sebut 309, dia akan sebut salah sumi'ah sini watis'at atau watis'un. Yang tu disebut digunakan wa, bukan wazdadu. Cukup dengan kata wa tadi. Kalau nak asap pada a, kita guna tis'ah. Nak asap pada sana, kita guna tis'un. Jadi 309 menggunakan waw. Tapi Quran tak guna waw, dia guna wazdadu atau kata izdadu. Di mana mereka tambah lagi 9. Quran bila menggunakan gaya bahasa, setiap gaya bahasa yang dipilih dalam Quran pasti memberi makna yang tersendiri. Bila Allah menggunakan ayat sebagai contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak digunakan ayat na'buduka wa nasta'inuka, mesti ada sebab. Setiap gaya bahasa Quran digunakan dengan sebab. Kita belajar dalam ilmu balaghah. Kalau kita dalam Melayu kita kata Muhammad pelajar, kita kata Muhammad pelajar, atau kita kata Muhammad makan nasi.
fokusnya cerita Muhammad. Kalau nasi dimakan oleh Muhammad, fokusnya pada nasi. Itu beza. Pada setiap